لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan niat mudah-mudahan menghubungkan kembali rohaniah kami dan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rohaniah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bersyuhud semua kami kepadamu ya Allah, seperti dalam firman-Mu, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk semua guru yang membimbing kami, sama ada bimbingan jasmani, akhli dan rohani, serta seluruh rantaian sanad mereka. Untuk semua ibu bapa dan datuk nenek moyang kami, untuk suami, isteri, ahli keluarga, anak-anak dan seluruh keturunan kami, untuk semua para ulama dan para umara, dan untuk diri kami sendiri masing-masing, juga untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan asbab keberkatan sanad amalan dan bimbingan kerohanian daripada semua masyayikh yang membimbing kami, dan dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makbulkan semua hajat kami dan penuhi keperluan kehidupan kami jasmani dan rohani, dunawi dan ukhrawi. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ila sahabah wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila ulama'il amilin wal awliya'il mukramin wa syuhada'i was salihin wal muttaqin wa li masyayikhina ajma'in wa usulihim wa furu'ihim wa man yantasibu ilaihim ajma'in wa li dhawil huquq 'alaina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا وعلى نية الشفاء ودفع البلاء والوباء والنصر على الأعداء وعلى نية القبول لكل هوائج وسول وعلى نية نور على النور. نور الله قلوبنا بنوره وبنور محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة يا رب صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة يا رب صل على محمد يا رب وارض عن السلالة يا رب صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ يا رب صل على محمد يا رب فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا يا رب صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب واغفر لكل مذنب اللهم صل على محمد يا رب يا سميع دعانا اللهم صل على محمد يا رب لا تقطع رجانا يا رب صل على محمد يا رب بلغنا نزوره يا رب صل على محمد يا رب تغشانا بنوره يا رب صل على محمد يا رب حفظانك وأمانك يا رب صل على محمد يا رب واسكننا جنانك يا رب صل على محمد يا رب أجرنا من عذابك يا رب صل على محمد يا رب وارزقنا الشهادة يا رب صل على محمد يا رب اهطنا بالسعادة اللهم صل على محمد يا رب واصلح كل مصلح اللهم صل على محمد يا رب واكفي كل مؤذي اللهم صل على محمد يا رب نختم بالمشفع اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذرياته أجمعين
ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. أستغفر الله العظيم لأبي وأمي. أستغفر الله العظيم لأبي وأمي. أستغفر الله العظيم لأبي وأمي. أستغفر الله العظيم لأستاذي. أستغفر الله العظيم لأستاذي. أستغفر الله العظيم لأستاذي. أستغفر الله العظيم لمشايخي. أستغفر الله العظيم لمشايخي. أستغفر الله العظيم لمشايخي. أستغفر الله العظيم للعلماء والأمراء. أستغفر الله العظيم للعلماء والأمراء. أستغفر الله العظيم للعلماء والأمراء. أستغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات. أستغفر الله العظيم للمسلمين. أستغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات. أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله العظيم للمحسنين والمحسنات. أستغفر الله العظيم للمحسنين والمحسنات. أستغفر الله العظيم للمحسنين والمحسنات. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم إنه كان توابا.
Astaghfirullah al-azim, innahu kana tawwaba. Astaghfirullah al-azim, innahu kana tawwaba. Astaghfirullah al-azim, innahu kana ghaffara. Astaghfirullah al-azim, innahu kana ghaffara. Astaghfirullah al-azim, innahu kana ghaffara. Astaghfirullah al-azim min kulli dhanbin ظاهرا وباطنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah salawat dan salam atas junjungan penghulu dan kekasihku, pengubat hatiku, jasadku dan rohaniku, penghulu para rasul Muhammad ibn Abdillah, jujur dipercayai, dan atas keluarga dan sahabat sekaliannya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar ala rasulillah wa sahbihi al-akhyar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nuri dhati was-sirri sari fi sairil asma'i wa sifat. Ya Allah, Ya Ghafurur Rahman, Ya Allah, Ya Ghafurur Rahim, Ya Allah, Ya Ghafurul Wadud, Ya Allah, Ya Azizul Hakim, Ya Allah, Ya Hakimul Hakim, Ya Allah, Ya Alimul Halim. Wujudku cinta Allah, wujudku dari Allah, wujudku hamba Allah, isbat pada Allah, wujud maujud, wujud maujud, wujud Allah, hanya Allah. Wujudku cinta Allah, wujudku dari Allah, wujudku hamba Allah, isbat pada Allah, wujud maujud,
wujud Allah, hanya Allah. Ya Mughni, Ya Mughni, Ya Mughni, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Mutakabbir, Ya Mutakabbirun, Ya Mutakabbirin, Ya man hu, Ya man lahu, Ya man lahu, Ya man hu, Ya man hu, Ya man hu, Ya man lahu. Hasbi Allah, Hasbi Allah, Hasbi Allah, Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Dzatullah, sifatullah, Dzatullah, sifatullah, Dzatullah, sifatullah. Ya Mughni wujudullah, Ya Mughni nurullah, Ya Mughni Rasulullah, Ya Mughni, Ya Mughni, Ya Mughni, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 illallah. Allah, Allah, Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adl, Ya Latif.
يا لطيف يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا حق يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا تواب يا تواب تب علينا يا الله يا تواب تب علينا يا الله يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك 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 يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا نور يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور
Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad la nihayata likamalika wa addi kamalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tulqi biha ar-raghbata wal haybata fi qulubil kafirin wal musyrikin wal zalimin wal munafiqin wal mufsidin. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا
واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اجعلني نورا وأعطني نورا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Hauqalah 100 kali. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 لا
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسر الفاتحة. Alhamdulillah, astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif hafizahullah taala wa nafa'na bi ulumihi fi daraini Allahumma amin. Kita buka muka surat yang ke-8. Rajah tu. Kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gariskan dekat kalimah asyhadu, tulis kat bawah tu ihsan dalam kurungan tasawuf. Asyhadu tu ihsan tasawuf. Kemudian la ilaha illallah, garis kat situ, bawah tu tulis iman dalam kurungan akidah. Supaya faham, bila kita lafaz syahadah je kita faham itu ilmu tu kena sepadu. Jumpa tak jumpa ni? Muka surat 8 kan? Kemudian wa asyhadu tu ulang balik, ihsan tasawuf. Kemudian Muhammadur Rasulullah, apa dia? Islam
dalam kurungan fiqh. Jadi awal mula untuk benar beriman adalah dengan berihsan. Itu maksudnya. Asyhadu dulu baru la ilaha illallah. Maknanya awal nak beriman tu, awal la ilaha illallah tu kena asyhadu. Ibarat nak katanya matlamat unggulnya adalah untuk asyhadu itu, iaitu aku bersaksi. Kalimah la ilaha illallah itu bukan hanya untuk diyakini tapi untuk disaksikan dengan mata hati. Itu maksudnya asyhadu. Ini kompres daripada ilmu fardu ain. Jadi kita selama ni mungkin kita hanya bahas kalimah la ilaha illallah dan kita yakin akan kalimah itu. Cukup tak kat situ? Tak cukup. Kalimah ni kena sampai disaksikan dengan mata hati. Itu asyhadu. Jadi asyhadu itu adalah ihsan ilmu tasawuf. Begitu. Ataupun dengan kata yang lain, kalau tak ada asyhadu, ibarat kenderaan la ilaha illallah tu tak start. Maknanya kita masuk juga dalam dekat, ibarat kalimah la ilaha illallah ibarat kenderaan. Maknanya kalau tak ada asyhadu, maknanya tidak ada starter. Ibarat macam itulah kalau nak faham dengan pelbagai bidalan. Sama juga dengan Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah tu merujuk kepada Islam dalam kurungan fiqh. Fiqh tu ibadatlah, ibadat. Jadi ibadat itu haruslah, maknanya bukannya kita menyaksi, bukannya kita memandang kita ni yang beribadat, tapi kita menyaksikan bahawa ibadat tu anugerah Allah untuk kita. Bukannya sehingga kita tak rasa apa-apa pun dengan ibadat tu, sehingga kita tidak merasai apa-apa pun dengan ibadat. Sebab apa? Sebab ibadat itu juga adalah anugerah dari Allah. Itu maksud asyhadu kat situ. Habis. Jadi itu kompres dia. Asyhadu adalah ilmu tasawuf, la ilaha illallah ilmu akidah, kemudian Muhammadur Rasulullah adalah ilmu fiqh. Habis. Jadi yang menggerakkan la ilaha illallah itu adalah asyhadu itu. Yang menggerakkan Muhammadur Rasulullah itu juga adalah asyhadu. Ini isyarat dia. Isyarat dia yang menggerakkan. Yang menggerakkan. Jadi kalau tidak, la ilaha illallah itu statik pada akal, tidak bergerak pada mata hati. Muhammadur Rasulullah hanya statik pada anggota badan, tidak bergerak pada mata hati. Sedangkan mata hati inilah tempat letak duduknya roh yang yaumala yang fa'umanu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Letak duduk qalbin salim tu dekat bahagian asyhadu. Itulah ibarat-ibarat yang pelbagai. Saya bagi beberapa contoh bidalan, ambil mana yang ayahanda bonda mudah nak faham. Poin dia apa dia? Pada kalimah syahadah itu terangkum dalamnya keyword fardu ain. Jadi diulang asyhadu itu 2 kali lantaran betapa pentingnya ilmu tasawuf. Habis. Kemudian kita baca beberapa masalah berhubung dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat 4 jenis manusia yang mempunyai Terdapat 4 jenis manusia yang mempunyai masalah kerana kedegilan, kemunafikan, kekufuran dan kejahilan ketika mengucap 2 kalimah syahadah. Orang yang jahil yang diselubungi kemaksiatan dan mengucapkan kalimah tauhid dan menyaksikan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia tidak beriktikad, percaya dengan apa yang diucapkan tanpa pengetahuan yang sebenar dan tidak tergambar di fikirannya dari segi sah atau tidak ucapannya itu, benar atau dusta, betul atau salah. Lalu bergelumanglah hidupnya dengan kemaksiatan dunia tanpa batas lagi. Kalau ditanya, apakah maksud kejadian kamu? Dia akan berkata, saya seperti orang lain juga melakukan kesalahan dan dosa manusia biasa. Mereka degil dan menghindari kebenaran. Ini orang yang jahil diselubungi kemaksiatan. Yang kedua, orang yang jahil dan diselubungi kekufuran.
serta mengucapkan dua kalimah syahadah tetapi disertai dengan perkara-perkara yang tidak menghasilkan iman atau perkara-perkara yang membatalkan dua kalimah syahadahnya dengan ucapan yang tidak memberi makna iman dan tauhid seperti golongan ahli bid'ah. Bahkan bila sebut bid'ah ni, persoalan bid'ah ni masuk dalam persoalan akidah ke, fiqh ke, tasawuf. Kita kena faham setiap perkataan tu kena masuk dekat dia punya perbahasan. Contoh, kalau api nak masuk dekat bahagian kebun ataupun nak masuk kat bahagian dapur. Kalau api tu masuk kat bahagian dapur, automatik ingat apa? Ingat masak. Kalau api tu masuk kat bahagian kebun, ingat apa? Ingat bersihkan hutan. Kalau api tu kat dapur, automatik pandang kat sini. Kalau api tu kat kebun, automatik pandang sini. Jadi maksudnya kena letakkan pada konteksnya. Jadi perkataan bid'ah tu nak letak dalam ilmu akidah ke, ilmu fiqh ke, ilmu tasawuf. Perkataan bid'ah ni perbahasan dalam ilmu akidah. Dia bukan perbahasan dalam ilmu tasawuf, tapi dia perbahasan dalam ilmu akidah. Dia juga bukan perbahasan dalam ilmu fiqh. Perkataan bid'ah ni perbahasan dalam ilmu akidah, yakni mengada-adakan perkara yang baru yang tidak ada kaitan dengan ataupun yang bersalahan dengan pengertian yang berkait dengan kepercayaan kepada Allah dan segala rukun iman yang lain. Jadi kalau dia buat benda, dia mengada-adakan perkara yang baru yang melibatkan i'tiqad, itu bid'ah. Kalau perkara yang baru melibatkan i'tiqad ni benda kita percaya, itu bid'ah. Jadi persoalan bid'ah ni bukan persoalan fiqh. Saya kata apa hukumnya seseorang itu berzikir kuat selepas solat, hukumnya bid'ah? Tak ada. Dalam fiqh tidak ada yang namanya hukum bid'ah. Dalam fiqh yang ada hukum taklifi 5 je. Haram, wajib, sunat, makruh, harus. Yang ni 5 keyword ni bicara hukum fiqh. Kalau haram, wajib, harus, sunat, makruh, itu fiqh. Kalau bid'ah, khurafat, itu ilmu akidah. Faham ya? Okey. Khurafat tu apa khurafat? Khurafat. Baru ni kita pergi buat CSR kat Pulau Besar. Kita memang dah berbincang dengan Majlis Agama Islam Melaka. Kita nak buat macam family day. Kita nak pergi pulau juga, tapi pulau yang paling murah, yang paling dekat, tak lama sangat atas bot, Gayat. Jadi fikir-fikir balik Pulau Besar yang paling dekat, 10 minit tak sampai pergi pulau. Jadi kita bincang dengan Maim, Majlis Agama Islam, wakil kita. Kita kata ala-ala kita buat family day ni, kita buat zikir sikit malam tu ramai-ramai. Lepas tu aktiviti family day kita, instead of kita nak bergembira ke apa ke bagai, kita punya aktiviti kita adalah bersihkan pantai. Saya termotivasi dengan Presiden Filipina, Duterte, yang bersihkan pantai kat Manila tu kan. Itu beberapa tahun dulu orang cerita, mana pantai tu jadi pada tempat buang sampah, jadi boleh mandi lah pantai tu. Satu hari semua rakyat keluar bersihkan. Memang saya fikir terpuji sungguh. Kalau orang kafir boleh buat, orang Islam takkan boleh buat. Gitulah. 2-3-4 tahun dulu saya terfikir begitu. Jadi maknanya terbuka ruang dekat Pulau Besar. Sebab memang kotor kalau orang camping apa semua bagai. Okey. Bila kita bincang macam tu, Majlis Agama Islam pula kata, alang-alang nak kutip sampah, cat masjid sekali lah. Dia suruh kita cat masjid, ingatkan dia bagilah bekalan-bekalan cat tu. Pokoknya masuk CSR sekali lah. Okey, tak apa, kita minta sumbangan jemaah semua. Dia belikan cat, barang-barang semua, kita cover duit. Tak ada masalah, sebab kita, itu kaedah saya dibimbing oleh guru. Maknanya kena diberi ruang untuk khidmat. Dan guru saya berpesan, kalau ilmu ni hanya ajar saja, bincang saja, itu tak kena. Yang kenanya adalah apa dia? Kena bagi ruang untuk khidmat. Khidmat tu dalam konteks apa saja yang membawa kebaikan dan manfaat kepada orang lain. Jadi tak apalah, kita open, siapa yang boleh boleh, siapa yang tak boleh tak boleh. Poin nak cakapnya adalah, ustaz bawa orang ke Pulau Besar, pulau khurafat, pulau banyak jin, pulau tak apa-apa benda. Itu punya cakapnya. Tak tahulah orang masjid ni ke masjid lain, tak tahulah. Yang sampai kat telinga kita macam tu. Saya nak cakap,
Khurafat tu apa? Ni bahasa mudah, bahasa kampung ni. Saya tak pergilah bahasa buku, sebab kita belajar ni bukannya nak ingat hafal. Kita belajar sebab nak praktik amal. Jadi kita buat pendekatan perbahasan kita ni bukan akademik pun. Cukuplah saya kat universiti tu je dengan akademik. Dekat kuliah maghrib masjid surau ni tak payah akademik sangatlah. Maknanya biasa-biasa saja. Khurafat ni apa dia? Apa saja yang kamu buat terputus daripada rabitahmu, ingatanmu, zikirmu kepada Allah, khurafat. Itu khurafat. Apa saja yang kita buat terputus dengan Allah, terputus asyhadu dengan Allah tu, terputus syuhudiyah kepada Allah tu terputus, khurafat tu. Contoh, pergi hospital, ambil vitamin C. Kan semua orang sekarang obses vitamin C sekarang ni. Yang orang tua 500 gram. Kita tak makan vitamin C. Tak makan sekarang. Semua orang sekarang ni vitamin C out of stock. Habis bekalan. Semua pergi ke hospital nak ambil vitamin C. Orang tua 500 gram, orang muda 250 gram. Waktu ambil vitamin C tu makan. Ada yang kapsul, ada yang air. Tak cukup dekat stok hospital, order shipping. Tunggu datang. Lepas tu makan vitamin C. Sebab apa? Sebab yang 19-19 ni lah, tak mahu sebut lah, yang 19-19 ni. Dulu kod 19 lain, yang ni virus 19. Habis. Jadi waktu makan vitamin C tu rasa lega dengan vitamin C tu. Tak nampak Allah yang menyakitkan, Allah yang menyembuhkan, tak nampak tu. Tapi tahu, dia tahu, baca ilmu akidah tahu Allah yang menyembuhkan, Allah yang mentadbir, dia tahu. Allah yang menyembuhkan, Allah yang menyakitkan, tahu. Tapi tak rasa dengan mata hati, tak nampak dengan mata hati. Semuanya itu tetap dalam takbir Allah. Jadi bila begitu keadaannya, rasa lega dengan vitamin C. Waktu makan vitamin C itu khurafat. Macam mudah tak mudah nak buat khurafat ni? Mudah. Tak tunggu nak pergi makam para wali ke, tak tunggu nak, maknanya nak bertawassul ke. Kenapa tawassul ni khurafat? Tak tunggu nak pergi makam wali nak khurafat, pergi hospital boleh khurafat dah. Sebab apa? Sebab terputus dengan Allah, terputus ingatan kepada Allah. Itu penting asyhadu tu. Guru saya seorang, dia bagi bidalan, kalau kamu pakai jam berapa mahal pun, berapa murah pun tak kisahlah, semahal-mahal jam Q&Q. Q&Q, dah tak ada orang pakai jam Q&Q tu. Pakai jam tu, waktu duk pandang masa tu, pukul berapa tu, waktu seawal memandang jam tu, tak tersyuhud bahawa masa itu juga makhluk Allah, dalam takbir Allah, dalam percaturan Allah, dalam kuasa mutlak Allah. Allah yang mentadbir masa. Tak nampak dengan mata hati bahawa masa tu siapa punya kuasa? Allah punya kuasa. Jadi kita duk fikir pukul berapa nak pergi sana, pukul berapa nak pergi sini, gitu je, duk ikut kita saja. Seawal pakai jam tu khurafat dah. Maka siapa yang pandang jam tak ingat ke Allah, buang jam tu, dia sedang berkhurafat. Macam itu maksud mudahnya. Jadi belajar tasawuf sajalah yang dapat menghindarkan kita daripada berlaku khurafat. Lepas tu jumpa dengan doktor gigi. Dia lagi, doktor gigi ni baguslah, memang cekap, dia cabut gigi saya tak terasa pun, maknanya cantik sangat. Memanglah dia buat, saya punya jaring gigi tu dia panggil apa, gigi pasang jaring bagi betul tu, braces tu. Jadi maknanya bila dia pakai kat situ, maknanya dia pandang doktor tu, tak nampak dengan mata hati doktor tu apa dia, doktor tu hidup ke mati doktor tu? Hidup tu, doktor tu hidup. Tak nampak dekat doktor tu bahawa doktor tu dengan ilmu siapa dia berfungsi, dengan kudrat siapa dia bergerak. Tak nampak, tapi terhenti dekat doktor tu je, maknanya khurafat dah. Itu bendanya kalau nak sembang sangat pasal khurafat. Tak payah nak tunggu pergi makam wali nak pergi khurafat. Nampak tak? Itu. Jadi maknanya agak-agak lah kalau kita nak kalau pergi makam wali kita berzikir, itu bukan masalah khurafat atau tidak, itu masalah berdoa dengan cara tawassul. Kalau awak nak bertawassul, silakan, sebab ia perkara yang harus. Kalau awak tak nak bertawassul, silakan, kerana ia bukan perkara yang haram. Jangan suruh orang bertawassul kerana dia bukan wajib, dan jangan larang orang bertawassul kerana ia bukan
haram. Dan jangan tuduh orang bertawassul dengan bertabaruk dengan makam para wali sebagai khurafat. Sebab apa? Sebab ia memang kaedah dalam berdoa, sama ada nak doa dengan bertawassul, nak doa dengan bertabaruk, ataupun tanpa tawassul dan tanpa tabaruk. Macam mana kaedah doa dengan bertabaruk? Doa bertabaruk macam ni. Mak saya orang soleh, bapa saya orang soleh, contohnya. Saya tu bukan saya ni, saya kita semua ni lah. Maknanya okey. Jadi bila kita berdoa, maknanya kita pakai, bila berdoa ni kita pakai serban dia, pakai kain ridak dia, kita gantung kat sini. Maknanya itu tabaruk. Ya Allah, aku sekarang memakai ridak yang dipakai oleh ibu dan bapaku semasa mendoakan aku. Tidak pernah tertolak doanya untukku kerana aku ini anaknya. Maka dengan barakah pakaian ridak terkung ibu-iku ini, aku mohon padamu ya Allah, seperti mana jiwanya sebagai ibu kepadaku sebagai anak, aku mohon kepadamu ya Allah, jiwaku sebagai bapa dan ibu kepada anak aku pula, makbulkanlah anak aku ni menang pertandingan nasyid. Nasyid je pun contohnya. Itu itu tabaruk. Jadi yang patut orang tanya, kenapa sekali awak nak berdoa awak kena pegang benda ni? Tabaruk. Wajib ke tabaruk ni? Tak wajib. Haram ke? Tak haram. Itu kena faham. Itu kaedah tabaruk. Contoh lagi, kan minggu ni saya nak pergi ke Palembang kan, minggu depan kan nak ke Palembang. Jadi tahun lepas saya diberikan baju yang dipakai oleh almarhum Kiai Haji Zain Syukri. Baju Palembang punya kod tu. Okey, ada kat rumah saya gantung. Okey, maknanya saya diberikan hadiah oleh anak dia, Dr. Izzah. Okey, pensyarah dekat universiti kat Jakarta ke kat mana. Okey, tapi dia duduk kat Palembang. Jadi maksudnya dia bagi, okey Pak Ustaz, ini adalah baju abah, saya hadiahkan pada Ustaz. Okey, kemudian saya kat Malaysia, saya nak buat daurah kitab Nur ala Nur. Kitab tu saya bahaskan waktu dekat Masjid Negeri dulu. Okey, sekarang dah berhenti. Okey. Kemudian bila sebab daurah kitab tu saya pakai baju tu. Lepas tu baju tu memang tak matching lah dengan badan saya ni. Memang tak matching, kecil. Tapi pakai juga baju tu. Dia warna kuning. Warna kuning macam batik Palembang. Kalau ikut orang Malaysia punya corak tu macam tak apa nak kena lah baju tu, kita pakai. Lepas tu kecil pula tu cutting dia. Memang almarhum Abah Zain Syukri tu kecil badan dia. Okey, saya pakai. Orang tanya, Ustaz kenapa Ustaz pakai ni baju ni mengajar? Saya bertabaruk, ya Allah, seperti mana engkau mengilhamkan kepada almarhum Abah Haji Zain Syukri ini, okey, akan ilham-ilham yang benar semasa mensyarahkan kitabnya. Aku memakai bajunya, maka ilhamkan juga kepadaku seperti mana engkau mengilhamkan padanya dengan barakah baju yang ku pakai ini, atas sangka baik kepadamu ya Allah. Bismillah. Tu tabaruk. Sebab tu kalau petua orang lama-lama dulu, maknanya kalau kita nak pergi musafir, kain plekat tinggal kat anak. Itu tabaruk lah tu. Tabaruk maknanya macam tu, itu saja. Jadi kena faham kaedah-kaedah tu macam tu. Jadi nak berdoa dengan tabaruk boleh, dengan tawassul boleh. Tak nak tabaruk pun tak apa, tak nak tawassul pun tak apa. Tapi masalahnya dibid'ahkan pula. Sedangkan bid'ah tu adalah bicara tentang akidah, bukan bicara tentang fiqh. Berdoa ni apa? Fiqh ke? Perbuatan berdoa fiqh ke akidah? Perbuatan berdoa tu sendiri adalah fiqh. Jadi orang tak bincang bab doa, tawassul apa semua ni dalam bab akidah. Orang bincang dalam bab fiqh. Dan ia perkara yang harus. Nak buat boleh, tak buat tak apa, habis. Sama kat sini balik. Jadi seperti golongan ahli bid'ah, bulat ahli bid'ah. Bid'ah tu bulat kan, buat kat tepi tu dalam bicara akidah, bukan fiqh. Kita faham kat situ. Yang jadi duk gaduh tak habis-habis bid'ah ni, semua benda tentang fiqh. Jadi asalkan saja tidak membawa benda-benda yang baru dalam keyakinan, dalam perkara i'tikad. Perkara-perkara i'tikad tu kat mana? Dalam rukun iman yang 6 tu. Yang dalam rukun iman yang ke-6 dan yang berkaitan dengannya. Maka kalau awak bawa perkara yang baru daripada ke-6 rukun iman itu, dan yang berkaitan dengan rukun iman yang 6 itu, baru bid'ah. Bid'ah ni bukan bicara dalam fiqh. Jadi kalau kita apa perkara
Jadi benda fiqh ni bukan masuk bid'ah lah. Kalau benda fiqh ni, kalau kita buat perkara yang baru tapi masuk dalam kategori kebaikan, maka ia tetap sunat, bukan bid'ah. Maksudnya gini, man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang mulakan satu persatu perlakuan yang baik, kemudian orang mengikut perlakuannya itu, maka baginya amalan seperti orang yang mengikutnya. Begitu. Jadi contohnya pasang aircon, bid'ah tak bid'ah? Benda bukan jadi tak ada kaitan, sebab aircon dekat masjid ni melibatkan benda akidah ke tak? Tak melibatkan benda akidah. Jadi tak timbul soal bid'ah tak bid'ah ni. Tapi adakah maknanya benda ni tak ada zaman Nabi ataupun ada? Jawapannya tak ada zaman Nabi. Bubuh benda ni okey tak okey? Ada masalah tak? Maksudnya tak ada masalah. Sebab apa? Sebab itu adalah apa dia? Kehidupan, perlakuan, fiqh. Maknanya Nabi SAW maknanya tak pasang aircon pun dekat masjid zaman Nabi dulu. Kita pasang aircon. Termasuk dalam perkara yang dilarang tak? Tak. Sebab apa? Sebab itu benda kehidupan. Ibaratnya macam tu lah. Boleh faham kot tak? Bid'ah ni kat mana letak duduk je. Bid'ah, khurafat itu masuk dalam bahagian akidah. Kurang lebih begitulah. Tapi dia taklah terpisah langsung-langsung. Dia ada hubungan juga. Terus. Bahkan terdapat dalam kalangan orang yang murtad selepas wafatnya Rasulullah SAW, mereka yang mengucap kalimah syahadah di samping itu mempercayai juga kepada Musailamah Al-Kadzab sebagai Nabi. Sesungguhnya mereka itu diperangi oleh para sahabat walaupun mereka mengucap kalimah syahadah. Demikianlah juga dengan orang yang menganut ideologi moden yang bertentangan dengan syariat pada zaman kita ini, atau mempercayai aliran kepercayaan karut yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Ini jahil yang bersama dengan kekufuran. Yang pertama, jahil bersama dengan kemaksiatan. Okey. 3. Orang yang jahil dan diselubungi dengan kemunafikan. Yang ketiga ni munafik pula. Yang pertama tu sembang pasal orang jahil dan maksiat. Yang kedua jahil kufur. Yang jahil kufur ni memang paling berat lah. Okey, yang maksiat itu maknanya dia degil. Okey, tapi dia tidak ada perkara yang mengeluarkan dia daripada iktikad tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua ni memang dah termasuk dalam menyekutukan Allah. Itu yang nombor 2. Sekarang kita baca nombor 3 pula. Orang yang jahil dan diselubungi dengan kemunafikan serta mengucapkan 2 kalimah syahadah tetapi beriktikad lain daripada itu, dengan cara berpura-pura apabila bertemu dengan orang yang beriman mengucaplah syahadah, tetapi apabila bersama-sama orang kafir mengucap pula dengan kalimah-kalimah kufur dan mempersendakan Islam dan penganutnya. Mereka itulah yang munafik yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman, dan apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka berkata pula sesungguhnya kami bersependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok sahaja. Allah akan membalas olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Nombor 3 ni adalah golongan yang munafik. Keempat, golongan yang jahil tetapi hatinya masih inginkan kebenaran, tetapi tidak mengerti makna tauhid dan tidak mengenali orang yang ahli dalam bidangnya dan tidak mendampingi mereka. Namun apabila mereka datang menemui ahlinya dan diberitahu tentang syahadah itu dan tuntutannya, mereka mengaku dan mengucap mereka redha dengan ucapan itu tetapi masih jahil tentang hakikat syahadah itu. Garis kat situ, hakikat syahadah itu, garis kat situ. Orang yang seperti ini kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada mereka dan tidak harus bagi kita menghukumkan mereka dengan kafir, dan mudah-mudahan diberi syafaat pada hari kiamat walaupun orang tersebut masih bergelumang dengan dosa. Rasulullah SAW bersabda, innallaha sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah fayanshuru alaihi 99 sijjilan kullu sijjilin mithlu muddil basar fayaqul afalaka udhrun aw hasanah fayaqul la ya rabbi fayaqul bala innalaka indana hasanah wa innahu la zulma alayka al-yawm fatukhraju lahu bitaqatun
fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fayaqulu uhdur waznak. Okey, fayaqul ma hadhihi albitaqatu ma hadhihi sijillat faqal fa innaka la tuzlam. Qala fatudau sijillatu fi kaffatin fatashatis sijillatu wa thaqulat albitaqatu wa la yathqulu ma'a ismillahi syai'un. Kita baca ni tabaruk dengan hadis Nabi SAW, walaupun tak faham tapi ada pengertian di bawah tu. Sesungguhnya Allah akan memberi keistimewaan kepada seseorang daripada kalangan umatku dengan memanggilnya di hadapan halayak yang ramai pada hari kiamat serta membentangkan kepadanya 99 gulung suratan amalannya. Tiap-tiap satu gulung panjang sejauh mata memandang. Kemudian Tuhan bertanya kepada orang itu, adakah engkau hendak menafikan sesuatu daripada apa yang ada dalam suratan ini? Adakah penulis-penulisku yang aku tugaskan menjaga amalanmu itu telah menzalimi kamu? Orang itu menjawab, tidak wahai Tuhanku. Tuhan bertanya lagi, kalau demikian maka adakah mempunyai sebarang alasan atau kebaikan untuk engkau melepaskan diri? Ia menjawab, tidak ada juga wahai Tuhanku. Tuhan bertanya lagi, kalau demikian maka adakah mempunyai sebarang alasan atau kebaikan untuk engkau melepaskan diri? Ia menjawab, tidak ada juga wahai Tuhanku. Tuhan berfirman, ya ada. Sebenarnya engkau ada mempunyai satu kebaikan yang tersimpan pada kami, dan sebenarnya engkau tidak akan menanggung sebarang kezaliman pada hari ini. Lalu dikeluarkan untuknya sehelai kertas kecil yang tertulis padanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka Tuhan berfirman kepadanya, pergilah hadir melihat timbangan amalmu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, apakah nilainya kertas yang secepis ini berbanding dengan suratan jahat amalku yang bergulung-gulung itu? Maka Tuhan berfirman kepadanya, wahai hambaku, bagaimanapun engkau tidak akan dizalimi sekali-kali. Nabi SAW bersabda lagi, kemudian surat amalnya yang bergulung-gulung itu diletakkan pada sebelah daun neraca, dan kertas kecilnya diletakkan pada daun neraca yang sebelah lagi. Lalu suratan amal buruknya itu terangkat ringan, dan kertas kecil yang secepis itu berat menurun, kerana tidak ada suatu benda pun boleh menjadi berat berbanding apa yang mengandungi nama Allah. Jadi di sini maksudnya apa? Di sini maksudnya, kalau seseorang itu telah mencapai syuhudiah kepada Allah sehingga segala sebersemi hidupnya itu terhubung dengan segala asma Allah, walau bagaimanapun keadaannya dekat akhirat tetap mendapat bahagiannya, iaitu tetap berat bahagian asma Allah itu berbanding berapa banyak pun amalan perkara-perkara maksiat yang dilakukan. Maksiat dekat sini confirm maksiat pada fiqh, bukan maksiat pada akidah. Ni kat sini. Yang dikatakan gulung-gulung kertas tu maksudnya catatan amalan jahat. Banyak tak banyak dalam hadis kita baca ni? Yang banyak yang amalan jahat ke amalan baik? Yang amalan jahat tu yang banyak. Mana tu gulung. Letak satu timbangan belah sini. Lepas tu Allah Ta'ala tanya macam-macam soalan, maknanya tak ada benda pun. Allah Ta'ala kata ada satu perkara, tercatat padanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu tercatat kalimah syahadah itu. Okey, kemudian diletak satu timbangan, satu kertas kecil tu je. Yang berat yang mana? Yang banyak ni ke yang kecil ni? Yang kecil ni. Okey, maksudnya apa? Maksudnya siapa yang benar dalam bertauhid, maka menggunung tinggi dosa fiqahnya tetap akan mendapat pengampunan Allah. Yakni tetap ringan berbanding betapa beratnya nilai tauhid tu. Jadi tapi yang catatan dan gulung tu confirm bukannya dosa akidah, tapi dosa fiqh. Tapi adakah bermaksud kita meremehkan dosa fiqh sampai tak apalah minum arak pun arak ni fiqh saja, tak apalah mencuri pun fiqh saja? Adakah begitu? Tak boleh. Sebab apa? Fiqh tu ringan, jangan diringankan. Fiqh tu mudah, jangan diambil mudah. Itu bidalan dia. Fiqh itu mudah, tapi jangan diambil mudah. Kod mana kita ambil berat, fiqh yang mudah tu pun tetap kita akan tergelincir kanan dan kiri. Jangan bimbang. Jangan target dalam fiqh, dalam benda fiqh, jangan target nak jadi tak bersalah. Lepas maksud saya,
Kita dah bertaubat, dosa lagi, bertaubat, dosa lagi. Jangan putus asa lah. Dalam fiqh memang kita pendosa, settle. Jangan duk risau, kenapa tak taubat lagi ni? Tunggu tua sikit lah, kot tua ni tak larat nak buat dosa. Betul ke ayah anda? Dah tua tak larat buat dosa? Saya tak tahu, saya tak tua lagi. Saya setakat 18 lagi. Sampai kan orang muda kita nak taubat pun takut. Kenapa tak taubat-taubat lagi ni? Ish, kau taubat sekarang ni masih ganas lagi ni, masih macam-macam lagi ni. Takut nanti dah taubat buat balik, dah taubat buat balik, nanti tak terima langsung taubat sekarang ni, mampus lah. Macam tu lah dia fikir. Ada pernah fikir tak macam tu dulu? Ini kalau macam orang fiqh yang bimbing kita macam tu lah jadi. Kamu dikirakan mempermainkan taubat. Maka taubat tu kalau sekali buat kamu dosa, sekali taubat kamu dosa lagi. Sampai 3 kali maksudnya kamu dah mempermainkan taubat, maka tidak ada lagi taubat bagimu. Biasa dengar tak perkataan tu? Seumpama itu faham dia. Tak tahulah macam mana saya boleh faham macam tu dulu. Tak betul tu sebenarnya. Tak betul. Maknanya kita ni dalam fiqh, taubatlah setiap hari. Jangan tunggu tua baru nak taubat. Dan kalau taubat dosa, maknanya taubat je lah sampai Allah Ta'ala bagi taufik. Maknanya Allah sendiri yang melindungi kita daripada dosa yang sama, sampai Allah yang menjaga kita dari dosa itu. Maka jangan putus asa dengan taubat. Taubat hari ni, esok buat lagi, taubat lagi, esok lagi, tak kisah. Yang penting dosa fiqh, tak kisah. Tapi bukan maksudnya tak apalah buat dosa lagi, esok boleh taubat. Bukan sengaja-sengaja macam tu. Kena fahamnya tu, sebab itulah kena jujur. Sebab itulah kena jujur. Bukannya dengan mengambil kesempatan, bukannya oportunis, tapi betul-betul jujur. Ini kena faham gini. Kena faham, takut nanti kalau tak faham, kita akan putus asa. Kenapa nak bunuh diri ni? Saya terjebak dengan zina, malu. Zina tu dosa fiqh ke dosa akidah? Zina itu dosa fiqh. Dosa fiqh, nothing wrong, jangan bunuh diri lagi. Taubat saja Allah terima. Adakah kena declare saya berzina? Dia kena declare ke? Tak, siapa kena declare? Kalau dah bertaubat dah senyap. Lepas tu esok terjebak dengan dosa lain pula, taubat lagi. Jangan bunuh diri, jangan nak cuba bunuh diri, jangan putus asa apa-apa. Segera bertaubat. Kerana apa dia? Kerana Allah Ta'ala nak menyayangi kamu, dengan maqam pentaubat. Untuk mencapai maqam orang yang banyak bertaubat, bermaksud dia kena banyak berdosa. Jadi dah banyak berdosa, sambut dengan taubat. Jadi bila kamu berdosa, kerana Allah Ta'ala inginkan kamu banyak bertaubat, kerana Allah ingin menyayangi kamu dalam kelompok orang-orang yang tawabun. Kira-kira orang-orang yang banyak bertaubat. Kau tak ada dosa, kamu nak bertaubat tak? Ibaratnya macam tu kefahaman dia. Sebab itulah kalau nak membimbing dan dibimbing, cari guru, cari orang sufi, jangan cari orang fiqh. Kalau cari orang fiqh, kamu telah berbuat dosa, kamu harus dihudud. Kalau kamu dah kahwin, kena mati. Kalau belum kahwin lagi, kamu kena begini. Bukan masalah salah, tak betul kalam tu. Tapi lah aspek membimbing, kalau dengar benda tu, orang akan lebih berbunga-bunga mengharapkan pengampunan Allah, ataupun orang lebih takut dengan Allah. Orang akan lebih takut. Last kali apa orang buat? Tak apalah, saya masuk Kristian lah, senang. Kenapa masuk Kristian ni? Kat Kristian mudah sikit, semua Nabi Isa tanggung, settle. Dah berlaku belum macam tu? Banyak berlaku dah. Banyak berlaku dah. Contohnya dalam benda, tak apalah, kalau banyak contoh panjang pula, saya nak kena balik awal. Betul. Okey, faham dah tu ya? Macam tu. Jadi yang dia katakan amalan yang jahat tadi tu fiqh. Fiqh. Jadi adakah bila orang tu bertasawuf dia akan terjaga daripada dosa fiqh? Tak mesti. Tak mesti. Dia orang tasawuf, berzikir setiap minggu, datang kat masjid mukhlisin. Tapi maknanya terjebak juga dengan maksiat. Kita pula datang kuliah Isyak, habis lewat, berzikir, selawat apa semua bagai, tapi sopa tu juga tu orang kita. Jadi kita pun aku nak berzikir pun masih lagi banyak benda-benda jelek yang aku tak mampu nak tinggalkan. Nanti je dululah zikir ni, tunggu sampai aku rasa aku boleh buat baik betul-betul baru zikir. Iblis Yahoo.
Kena faham, kalau orang bertasawuf, masuk tarikat, mujahadah dalam zikrullah dan sebagainya, itu tidak menjadikan dia confirm akan tinggal maksiat pada fiqh. Dia mungkin tetap akan terjebak dengan dosa fiqh kanan dan kiri, kot mana pun. Jadi jangan nak tunggu kamu dah boleh menghindari diri kamu daripada terjebak dengan dosa fiqh baru kamu nak bertasawuf dengan alasan konon-kononnya. Malulah nanti kalau kita zikir banyak-banyak ni, orang nampak lagi kita buat dosa ni rasa macam tak kena pula. Itu salah. Sepatutnya apa dia? Lagi banyak kamu buat dosa, lagi kamu kena banyak berzikir, sehingga Allah bagi taufik padamu untuk meninggalkan dosa, sehingga kamu merasakan bahawa kamu mampu meninggalkan dosa pun bukan dengan kekuatan kamu, tapi kamu mampu menghindarkan diri kamu daripada dosa pun dengan siapa? Dengan Allah. Barulah tak terasa terpuji bila meninggalkan dosa. Itu kena faham tu. Orang kita pula zikir je banyak tapi dosa pun buat juga. Dia tak fikir suruh tinggalkan dosa. Tapi dia kata apa dia? Kesimpulan dia berzikir je banyak tapi dosa juga. Baik tak payah zikir. Macam tu pula dia kata. Orang sekarang ni. Patutnya dia kata, tak apalah, dia kekalkanlah berzikir sehingga dia meninggalkan dosa. Patutnya macam tu. Tapi kenapa dia cakap zikir macam nak bagus, macam bagus zikir tapi dosa juga. Baik tak payah zikir. Ustaz buat maksiat ni ustaz. Nampak tak? Itu pertimbangan tu. Itu semua adalah kalam-kalam yang membuatkan iblis gembira. Cukup lah. Tak payah buat cakap, tak payah buat lagi. Yang dengar kuliah kita ni kena ubah. Maknanya kalau anak kita tu ahli zikir tapi dia buat silap, jangan kacau zikir tu, just betulkan silap dia. Tapi patutnya tak payah cakap apa-apa pun. Bila dia buat silap, tak apalah, awak teruskan zikir kamu, teruskan zikir kamu. Jadi jangan duk sembang langsung pasal silap tu. Yang silap tu awak sembang dah, dia bukan tak tahu dia silap. Ibarat silap tu nila, zikir tu air. Maknanya nak buang nila, jangan duk sembang. Jangan sembang kat nila tu. Kalau ketul nila tu lagi dia kacau-kacau, lagi berebak. Nampak tak? Jadi buat macam mana? Tak apalah, teruskan zikirmu, teruskan zikirmu. Saya berdosa lah mak. Tak apa, teruskan zikirmu. Bukan tak apa dia buat dosa tu. Memang tak boleh buat dosa, tapi tak apa tu maknanya maknanya no big deal. Kamu dah sedar kamu berdosa, maka teruskan zikir. Sehingga zikir yang ibarat air itu terus tertumpah dalam hati dia sampai nila yang seketul tu tak ada kacau-kacau, sehingga tak terjejaskan, tak merebak lagi nila tu, terkeluar. Itu kaedah dia. Ini kaedah tasawuf. Memang nak bimbing orang kepada Allah ni kena guna tasawuf, bukan guna hukum hakam. Tasawuf dulu. Hukum hakam tu bila sampai masanya kita kawal. Tapi bimbingan dengan tasawuf, hukum hakam mengawal. Fiqh ni dia macam pagar dekat jalan highway je. Fiqh ni maknanya supaya kita tak terbabas keluar dan orang luar tak masuk ke dalam, supaya kita terus. Tapi bimbingan tu yang menolak kita, yang pusher tu adalah tasawuf, supaya bergerak. Fiqh jaga kanan kiri, lepas tu bagaimana do's and don'ts. Itu saja fiqh. Bukan fiqh takkan boleh membimbing orang. Jangan bimbing orang dengan fiqh, tak akan terbimbing orang. Orang akan jadi putus asa lagi. Sebab apa? Sebab memang kita pendosa. Dia kena faham situ. Jadi sebenarnya jangan tunggu nak besar tua baru nak bertaubat. Sekarang-sekarang taubat. Dosa je taubat, dosa je taubat. Sehingga bila kita meninggal, banyak lagi dosa yang berbaki. Asalkan dosa itu dosa fiqh, itulah dengan mujahadah kita untuk benar dalam tauhid, iaitu dengan zikrullah, dengan mujahadah ruhaniyah, sufiyah. Maknanya itu lebih berat daripada dosa kita yang menggunung tinggi itu. Dengan faham inilah orang-orang tasawuf sebut fiqh tak apa. Bukan meremehkan, sebab pertimbangan tu, pertimbangan. Kalau sembang fiqh saja, beratlah dosa-dosa fiqh tu. Tapi sembang fiqh dengan keseluruhan bagaimana kita dengan Allah, dosa fiqh ni benda bukan remeh, tapi benda boleh buat bincang. Ibaratnya macam tu lah, benda boleh buat bincang asalkan tauhid kena firm. Macam tu. Tauhid kena firm. Jangan salah faham dia konteks yang saya cakap ni. Jangan pula kata buat kesimpulan, inilah dan seorang lagi meremehkan syariat fiqh pula. Siapa kata saya remehkan syariat fiqh? Fiqh ni mudah, tapi jangan diambil mudah. Pada masa yang sama jangan diberat-beratkan. Saya ulang balik, fiqh tu mudah, tapi jangan diambil mudah. Pada masa yang sama
Jangan diberat-beratkan. Sebab pemberat di sisi Allah memang fiqh tu ringan. Yang berat di sisi Allah apa dia? Ismullah tu, nama Allah tu, itu tauhid. Itu yang berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Risau juga sembang benda-benda macam ni. Takut orang salah faham konteks saya. Okey, sekarang ni macam ni. Sekarang ni saya terangkan konteks ilmu ni. Jadi ada dua. Satu, ilmu tu sendiri. Yang kedua, penerangan saya terhadap ilmu ini. Boleh faham ya? Okey, kalau ayahanda bonda tak faham apa yang saya terangkan, okey, ini ilmunya. Ini ilmunya. Yang ini penerangan saya. Apa lagi nak bawa? Jam kunci ni. Ini ilmunya. Okey, ini kunci siapa ni? Pinjam jap. Ada jam lagi ni. Jam berat sangat. Dengan pandang depan semua. Ini ilmu, ini penerangan. Yang kita nak sembang, letak duduk fiqh dengan akidah, ataupun letak duduk fiqh dengan tauhid. Kurang lebih begitulah. Perbahasannya macam mana? Mana yang berat di sisi Allah, mana yang ringan. Okay, mana yang mudah tapi tak boleh diambil mudah, tapi jangan diberat-beratkan, itu fiqh. Mana yang memang berat di sisi Allah, itulah tauhid. Ini ilmunya. Jadi saya huraikan dengan kaedah yang saya huraikan. Alright. Ayahanda bonda para jemaah semua dengar, okey, faham. Settle lah, faham. Kedua, tak faham. Huraian saya ni tak difahami. Maka macam mana adabnya? Jangan tanya orang lain, tanya saya balik. Sebab yang huraikan tu siapa? Yang huraikan tu saya. Saya menghuraikannya dengan ahwal saya, dengan bagaimana guru-guru saya membimbing saya, dengan contoh-contoh yang terilham dengan asbab bimbingan guru-guru saya, dan itu pembawaan saya. Jadi kalau tak faham apa yang saya terangkan, tanya saya balik, jangan tanya orang lain, sebab ia berkaitan dengan apa yang saya terangkan. Jumpa saya balik, jangan tanya orang lain. Kalau tanya orang lain, maknanya, Ustaz, Dr. Razi tu dia sebut begini-begini lah Ustaz, macam mana? Orang tu pula pembawaan dia lain pula, kefahaman dia lain pula. Jadi maknanya akhirnya konon-konon kita nak cari kejelasan dan penjelasan, rupa-rupanya kita dah jadi adu domba secara tak langsung. Lepas tu kita pun banding-bandingkan, lah Ustaz, itu dah jadi bawangan pula. Nampak tak? Itu adab ni kena tahu ni. Adab ni kena tahu ni. Kalau daripada kecil-kecil tak diajak, sampai ke tua ni memang gitulah. Tanya orang ni, tanya orang ni, tanya orang ni. Rupa-rupanya dia bukan nak ilmu pun. Dia nak banding-bandingkan, dia nak tengok-tengok, waktu nak pilih-pilih, dia nak judge. Itu bukan kaedah orang nak belajar. Okay, alright. Terus. Jadi dah tak faham, tanya saya. Saya pun terangkan. Konteksnya begini, ayahanda, bonda, tuan, puan, begini. Okey, dah terangkan banyak kali. Okey, faham. Settle. Tapi dah terangkan juga, tak faham juga. Nak buat macam mana? Okey. Tak, Ustaz, tak faham jugalah. Buat macam mana? Okey, tinggalkan langsung penerangan saya ni, tinggalkan langsung. Yang awak nak tu sebenarnya apa? Yang awak nak tu sebenarnya adalah ilmu ni. Di antara ilmu akidah, tauhid dengan ilmu fiqh. Yang awak nak tu yang ni. Maka awak tanya guru lain tentang ilmu ni, bukannya awak cross reference dengan apa yang saya terangkan. Itu cara nak belajar, dengan bertanya. Jadi tinggalkan langsung yang bicara saya ni, huraian saya tinggalkan langsung. Tak ada manfaat dah untuk awak, sebab awak tak dapat nak faham. Maknanya kita punya gelombang lain. Saya AM, awak FM. Dah macam mana? Tak bertemu dia. Kita tinggalkan langsung. Jadi pergi tanya tentang ilmu ni, bukan tanya tentang apa saya huraikan. Pergilah pada Ustaz B pula. Ustaz, saya nak faham macam mana yang dia katakan ilmu fiqh ni mudah, ilmu tauhid ni berat. Macam mana hadis ni kata, maknanya banyak catatan amal jahat tapi tetap ringan dibandingkan dengan satu catatan kecil yang mengandungi nama Allah. Tak faham. Terus tanya ilmu ni. Maka ustaz tu terangkan ikut bagaimana dia nak terangkan. Mudah-mudahan kamu faham. Settle? Okey. Kemudian second layer. Bila saya terangkan itu, dah faham, terpulang. Nak terima, tak terima, ya sudah. Kalau terima, barakat, ala barakatillah. Kalau tak nak terima, ala barakatillah. Saya hanya menyampaikan apa yang saya yakin ia benar, apa yang saya fahami sebagai benar, dah selesai. Kalau nak terima, tak terima, dah. Jangan sampai jadi gaduh dan berbalah. Habis. Paling-paling ustaz, pada benda ni saya rasa huraian ustaz tu saya faham, tapi saya tak terima cara ustaz. Sebab apa? Kalau cara ustaz tu orang salah faham. Orang bukan begini, dalam konteks kampung saya begini. Khair wa barakah. Awak buatlah macam mana pun, setakat mana yang baik untuk konteks awak. Settle.
Jadi nak gaduh-gaduh tak? Tak gaduh-gaduh dah. Ini kepentingan memahami konteks dalam perbicaraan agama. Kena faham konteks. Orang tenggelam dalam konteks ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu hakikat, itu konteks lain. Orang yang tenggelam dalam ilmu fiqh syariat ni konteks lain. Jadi kalau orang ni duduk konteks syariat, orang ni konteks hakikat, lepas tu kita duduk tanya-tanya, lagi kita ada domba je. Itu kena faham. Jadi sama juga saya pesan kat jemaah dengar ni, kalau tak faham apa-apa tentang huraian saya, tanya saya direct balik. Kalau tak faham juga, dah tak payah ambil langsung huraian saya ni, tanya orang lain. Tapi jangan tanya tentang apa yang saya terangkan, tanya apa ilmu saya nak faham. Yang kita nak faham hadis ni kan pening kan. Hadis ni surface kan pening. Kenapa amal buruk, amal jahat yang banyak tu ringan dibandingkan dengan satu amal saja jadi berat? Maka saya huraikan, yang ringan tu sebenarnya fiqh, yang berat tu sebab tauhid. Asalkan tauhid terjaga, fiqh macam mana kelinci pun Allah Ta'ala akan ampunkan. Tapi mengambil mudah fiqh tak? Tak. Meninggalkan syariat tak? Tak. Itu kena faham betul-betul. Habis. Jadi itulah saja malam ni bicara kita tentang 4 golongan. Satu yang maksiat dan degil, memang nak kekal dengan maksiat tu. Dan bila ditanya, dia tahu, bila dia kata ya Allah Ta'ala, maknanya dia tak apa maksud apa, dia maksud apa, maknanya kenapa kau, bila ditanya ya saya juga berdosa, orang lain pun berdosa, dia degil. Itu pertama orang yang degil. Yang kedua orang yang kufur, maknanya dia mengaku dia beriman kepada Allah, pada masa yang sama dia menyekutukan Allah dengan perkara-perkara yang lain. Itu yang kedua. Okey, yang kedua ni tertolak langsung. Yang pertama ni mudah-mudahan Allah ampuni, Allah bagi hidayah, sebab dia degil dengan maksiat. Okey, yang kedua ni memang mensyirikkan Allah dengan kekufuran yang dizahirkan. Yang ketiga pula dia munafik. Dia munafik maknanya depan di luar di lafaz lain, di dalam iktikadnya lain. Itu juga tertolak. Bahkan orang munafik itu di neraka yang lebih dalam daripada yang lain-lain. Fi darkil asfali minan nar, dalam Quran kata orang munafik itu di tempat yang paling bawah di dalam neraka. Itu yang keempat. Itu yang ketiga. Yang keempat pula, orang yang faham makna tauhid dan tahu, tetapi pada masa yang sama ada kelemahan. Okey, makna di sana sini. Tapi tauhid tu dia faham, dia jaga bahagian tauhid tu, tapi ada kelemahan. Kelemahan tu bukan kelemahan di dalam dimensi tauhid, tapi kelemahan dalam dimensi fiqh. Maka disitulah datangnya hadis ini, walau bagaimana menggunung pun dosa-dosa fiqh, tapi tetap Allah akan ampuni kalau terjaga tauhid. Awal untuk menjaga tauhid apa dia? Awal menjaga tauhid, awal untuk terjaga tauhid adalah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu awalnya. Kalau tak masuk awal tu, tak masuk bab cinta kat Nabi tu sallallahu alaihi wasallam, jangan bimbanglah, tak akan dapat tauhid. Walaupun hebat bicara tentang tauhid, tapi tauhid tu sendiri tak dapat. Sebab itulah insya-Allah minggu depan kita akan buat sempena dengan hal-hal semasa kat negara kita ni, dengan kepimpinan pentadbirannya macam-macam, dengan virusnya macam-macam, dengan hal ehwal ekonomi, cuaca dan macam-macam perkara lah. Lepas tu itu negara kita. Lepas tu yang kedua tentang yang dekat India tu, tak tahulah betul tak betul. Kadang-kadang dia sebab lain kadang-kadang gambar tu lain, yang huraian tu lain. Kita pun nak percaya pun susah, tak percaya pun susah. Yang dekat India kan, yang tu, lepas tu ialah tentang kat Mekah pun, maknanya macam mana sampai bila. Rasa galat jugalah bila ada waktu senggang Kaabah itu tidak orang bertawaf padanya. Yang selama ni kita disebut maknanya Kaabah itu tidak pernah satu saat pun terputus daripada orang bertawaf di Kaabah. Tapi bila kita tengok gambar kosong langsung tu, kita rasa macam tak syok tu lah maknanya kan. Bukan sebab kita tak dapat pergi, tapi tengok Kaabah tu kosong tu macam apa benda Allah tunjuk ni. Jadi lepas tu orang pula salah menyalah. Dulu orang ni pembangkang dibangkitkan salah yang tu, sekarang ni tukar pembangkang bangkit salah ni pula. Jadi maknanya bila nak maju negara kita ni segaduh. Lepas tu ungkit-ungkit memang tak boleh buat bincang. Ungkit salah orang tu bukan main. Yang baik orang tak pandang, yang buruk orang semua. Jadi maksudnya kita nak cakap ni pun takut nanti berpihak kanan dan kiri pula serba salah. Lah kali
guru-guru kita bagi nasihat, kot mana pun dalam tempoh tahun 2020 ni, yang kena banyaknya bukan banyak jadi penganalisis politik ke, penganalisis cuaca ke, penganalisis apa maknanya isu-isu dunia ke. Penganalisis ni dah banyak dah, tak perlu pun, tak bawa manfaat pun. Okey, yang banyak apa dia? Orang yang bermunajat dan memuji. Maka sebab itulah kita 14 hari bulan tu kita rancang kat masjid ni. Terima kasih pihak masjid sudi untuk maknanya memberi ruang. Masjid ni pun sampai 3 tingkat maknanya bolehlah bubuh. Memang saya dalam hati saya tu, saya bercita-cita, berhasrat minta ke Allah kalau kedatangan tu dalam 1000 orang tak kurang. Itu cita-citanya. Allah nak bagi berapa, Allah mentadbir. Kenapa 1000 orang? Seorang sallallahu alaihi tu, seorang selawat 1000 kali, ada 1000 orang datang, memang betul-betul kita memuji Nabi SAW dengan bilangan 1 juta. 1 juta tu pada menyatakan memang kita nak kena sirami bumi Allah Ta'ala ini dengan apa dia? Dengan hujan rahmat yang maknawi, sehingga hati yang nak marah, nak dendam, nak gelisah, nak bermusuh dan sebagainya itu semua tenang balik, ada rasional balik. Dan sehingga memahami bahawa tentang hal virus ni, tentang hal ekonomi macam-macam ni, semuanya adalah untuk khauf dan rojak, untuk kita bermanja dengan Allah, nak balik ke situ balik. Jadi minggu depan insya-Allah maknanya datang anak-anak pun datang, lari-lari pun tak apa, sebab kita nak berzikir. Kita bukan nak ngaji, kita nak berzikir. Anak-anak datang tak apa, paling-paling anak-anak tu berlari dengan jiwa yang bercahaya, sebab masih tidak ada dikira dosa dan noda. Kita ni tak tahu nak cakap macam mana. Okey, janggut makin putih tapi hati mungkin makin hitam. Wallahu a'lam. Begitulah. Jadi lebih baik kita ingat dosa kita untuk kita istighfarkan berbanding kita ingat amalan kita sehingga kita rasa macam bagus dengan amal tersebut. Okey. Jadi bawalah anak-anak semua, kita enjoy lah kat sini 14 hari bulan nanti dengan selawat yang akan dipimpin oleh Ustaz Bukhari nanti. Kita dah panggil dia pun dah bersetuju. Maknanya kita masing-masing bawa tasbih. Masing-masing bawa tasbih. Kalau ada yang tasbih 1000 lagi baik. Tasbih 1000, panjang-panjang lah. Kalau bonda apa halangan, beg besar-besar buat tasbih sikit je. Tasbih 1000. Jadi dia akan ulang Sayyiduna Muhammad sallallahu salam alaihi, Sayyiduna Taha sallallahu salam alaihi, Sayyiduna Mustafa sallallahu salam alaihi, Sayyiduna Al-Mujtaba sallallahu salam alaihi, 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 sallallahu salam alaihi. Itu campailah setiap orang 1000 kali, berselang-selang dengan 313 nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercatat dalam Dalailul Khairat. Macam tu. Jadi maghrib isyak tu kita khatam Dalailul Khairat. Yang lahir bulan 1 baca hizib hari Isnin. Ni kira sambutan birthday kita ramai lah ni. Yang lahir bulan 2 hizib hari Selasa. Jadi sampai bulan 12 dah habis hari hizib. Ibaratnya macam tu lah. Maknanya masing-masing baca isyak je consider selesai lah. Semayang isyak ramai-ramai, lepas tu kita mula selawat, lepas tu kita munajat macam munajat zikir-zikir kita biasa lah. Nanti kita akan sediakan foto stick, kita edah semua orang. Jadi ajaklah si keluarga semua datang. Kita niatkan untuk para awliya kita, kita niatkan untuk para ulama kita, niatkan untuk para umarok kita yang diawali dengan kesultan-sultan kita sampailah kepada semua yang bergelar kepimpinan kita ni, kemudian ibu bapa, umat kita di Malaysia dan semuanya. Kita niat belaka-belaka semua macam tu. Sekarang ni adalah tempoh untuk banyak munajat dan memuji Nabi, banyak munajat kepada Allah dan memuji Rasulullah SAW. Mudah-mudahan tenang, reda. Begitulah. Paling-paling pun kot mana pun bumi ni macam mana pun, akhir kita ni husnul khatimah. Itu je kita nak. Akhir kita ni husnul khatimah. Bukan kita seorang, keturunan kita ke bawah semua kita nak minta husnul khatimah. Habis. Itulah, mudah-mudahan minggu depan Allah Ta'ala mudahkan urusan. Maknanya pelaksanaan program kita tu memang hasrat kita besar. Allah Ta'ala angkat segala bala, wabak, musibah. Allah gantikan dengan kedamaian, kerahmatan, kasih sayang, perpaduan kesejahteraan untuk umat Islam di sini dan di mana saja.
umat Islam berada semuanya dengan syafaat baginda Nabi juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minggu depan juga saya pesan siap-siap, bawalah botol air siap-siap. Maknanya untuk kita bertabaruk dengan selawat, dengan munajat. Nanti botol air itu nanti dekat rumah kita. Ini bukan seorang dua orang mursyid pesan kat saya macam ni. Ramai sebut macam tu. Kat rumah kita satu bekas air tu kita tuang je. Yang kita refill tu kan. Macam tu begitu. Asbab saja, asbab keselamatan, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, kebaikan begitulah. Masing-masing bawa. Kita taklah sedia-sediakan nak beli, nak jual, tak, bawa masing-masing je. Begitu. Lepas tu bawa tasbih, bawa air. Lepas tu enjoy. Enjoy tu apa? Enjoy kegirangan rohani, memuji baginda Nabi, bermunajat kepada Ar-Rahman. Mudah-mudahan makbul insya-Allah, bertemu dengan Nabi di syurga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.